InsyaAllah kita dengar beberapa buah hadis pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaAllah. An Nabi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sayyidina Abu Musa meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menghulurkan rahmatnya sepanjang malam supaya pendosa-pendosa pada waktu siang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala menghulurkan rahmatnya sepanjang siang supaya pendosa-pendosa pada waktu malam bertaubat. Keadaan ini berterusan sehinggalah matahari terbit dari barat. Selepas itu taubat tidak akan diterima lagi. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menghulurkan rahmatnya sepanjang malam supaya pendosa-pendosa pada waktu siang dapat bertaubat, dan dia menghulur rahmatnya sepanjang siang supaya pendosa-pendosa pada waktu malam bertaubat. Keadaan ini berterusan sehinggalah matahari terbit dari barat. Selepas itu taubat tidak akan diterima lagi. An Safwan bin Assal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla ja'ala bil maghribi baban arduhu masiratu 70 aman litaubati la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu min qibalihi. Sayyidina Safwan bin Assal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu pintu untuk taubat di arah barat yang lebarnya sejauh 70 tahun perjalanan dan panjangnya tidak perlu dipersoalkan. Pintu ini tidak akan ditutup sehinggalah matahari terbit dari arah barat. Pada masa itu kiamat sudah hampir dan pintu taubat sudah ditutup. Sayyidina Safwan bin Assar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu pintu untuk taubat di arah barat yang lebarnya sejauh 70 tahun perjalanan dan panjangnya tidak perlu dipersoalkan. Pintu itu tidak akan ditutup sehinggalah matahari terbit dari arah barat, dan pada masa itu kiamat sudah hampir dan pintu taubat sudah ditutup. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang hamba selagi dia tidak mengalami ghargharah, yakni nazak. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selagi dia tidak mengalami ghargharah, yakni nazak. Keterangan, apabila roh mula keluar daripada badan seseorang hamba sewaktu nazak, maka sejenis bunyi yang dinamakan ghargharah akan keluar dari kerongkong dia. Selepas keadaan itu berlaku, tidak ada harapan lagi untuk hidup. Keadaan ini ialah tanda kematian yang terakhir dan pasti. Oleh itu, selepas tanda ini zahir, beriman atau bertaubat tidak akan lagi berguna. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla mautihi bi'amin tiba alaihi hatta qala bi syahrin hatta qala bi jumu'atin hatta qala bi yaumin hatta qala bi sa'atin hatta qala bi fuwaqin. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang sesiapa yang bertaubat setahun atau sebulan atau seminggu atau sehari atau sejam, malah sekadar tempoh masa yang sekejap antara dua kali memerah susu unta sebelum dia mati, pun taubatnya masih diterima oleh Allah. Sayyidina Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bertaubat setahun atau sebulan atau seminggu atau sehari atau sejam atau malah sekadar tempoh masa yang sekejap antara dua kali memerah susu unta sebelum mati,
pun taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhta'a khati'atan aw aznaba dhanban thumma nadima fahuwa kaffaratuhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang telah melakukan apa-apa kesalahan atau apa-apa dosa kemudian dia menyesal, maka penyesalannya itu merupakan kafarah terhadap dosanya itu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang telah melakukan apa-apa kesalahan ataupun apa-apa dosa kemudian dia menyesal, maka penyesalannya itu merupakan kafarah terhadap dosanya itu. An Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Sayyidina Anas meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti akan melakukan kesalahan, dan pesalah yang paling baik ialah yang selalu bertaubat. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti akan melakukan kesalahan, dan pesalah yang paling baik ialah yang selalu bertaubat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min sa'adatil mar' an yatula umruhu wa yarzuqahu Allahul inabah. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara tuah seseorang itu ialah umurnya panjang, dan dalam umur yang panjang itu dia mendapat taufik daripada Allah untuk sentiasa kembali kepada Allah dengan ketaatan. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara tuah seorang itu ialah umurnya panjang, dan dalam umur yang panjang itu dia mendapat taufik daripada Allah untuk sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Anil Agharri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ila Allah fil yaumi 100 marrah. Sayyidina Aghar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya aku sendiri bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Sayyidina Aghar meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, kerana sesungguhnya aku sendiri bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Jadi alhamdulillah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai taubat. Jadi kita kena selalu bertaubatlah. Kita ni manusia, sentiasa tak terlepas daripada kesalahan dan kesilapan. Jadi kita kena banyak-banyak bertaubat, sentiasa bertaubat. Lazimkan diri kita dengan bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kata, aku bertaubat satu hari sebanyak 100 kali. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci daripada dosa. Apatah lagi kita. Nabi telah tunjuk contoh yang baik. Sama-samalah kita ikut, insya-Allah. Kita pun tak tahu bila masa kita akan pergi. Memang kiamat, pintu taubat akan tutup, tapi kita tak tahu kematian kita bila. Kiamat mungkin lama lagi, tapi kematian kita tu bila-bila masa saja. Kita tak tahu bila. Kalau kita tahu senang, tapi kita tak tahu. Tarikh lahir kita tahu, tarikh kematian kita tak tahu. Tarikh lahir kita ada tertulis kat IC kita, tapi tarikh kematian tak ada. Jadi kita kena sentiasa bertaubat. Bila nak melakukan kesalahan-kesilapan, terus bertaubat. Nabi SAW cakap, kita ni anak Adam ni ialah orang yang sentiasa melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang bersalah, itulah orang yang selalu bertaubat. Jadi kita lazimilah apa kita buat kesalahan, cepat-cepat kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat-cepat kita buat amal baik untuk menggantikan kesilapan yang telah kita buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, insya-Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illallah.